Okey. So antara industri yang terlibat contohnya seperti pertanian dan pemakanan. Okey, so kalau kita lihat teknologi pertanian di Thailand dan Jepun agak advance berbanding dengan di negara kita. Okey, segi sektor pembinaan juga. Okey, kalau dulu banner terpaksalah orang menggunakan healer untuk panggil orang atas bangunan kepada yang bawah. Sekarang ni tak payah, mereka hanya menggunakan tablet dan apps yang bersesuaian sahaja. Okey. Begitu juga dari segi pengangkutan, okey, teknologi maklumat itself. Begitu juga teknologi komunikasi dan media juga telah mengalami perubahan. So, yang menjadi yang dalam dunia sekarang ni IR 4.0 dia banyak kepada AI dan IoT, Internet of Things, dan juga Artificial Intelligence. Okey. Mana Artificial Intelligence maknanya manusia cuba mencipta teknologi yang boleh menyerupai ataupun boleh meniru nilai-nilai efektif ataupun nilai-nilai insania, manusia. Tapi so far ni memang ada kita lihat contoh-contoh macam kalau di Jepun dia ada buat robotik, yang boleh respon dan juga yang ada feeling kepada owner dia. So ini antara benda-benda yang berlaku perubahan. Begitu juga sekarang ni combination dengan AI dan IoT, Internet of Things. Sekarang ni contoh dia, saya baru pergi kat Bendang, kat sawah di sini. Saya lihat para petani agak dah juga advance. Dia menggunakan Android. Untuk bukan Android, menggunakan drone. Untuk menabur baja ataupun untuk meracun pokok padi-padi mereka ataupun untuk menanam benih mereka. Jadi kat sini mereka telah pun combine teknologi IoT. So IoT disebabkan oleh untuk kita menggerakkan drone tadi, so dia kena ada mestilah dia boleh ada connectivity ataupun bluetooth dengan kita punya device yang lain. Jadi kat sini kalau dahulu bluetooth hanya untuk kita sending data, sekarang ni kita boleh gunakan juga teknologi bluetooth yang sama tapi untuk mengawal pergerakan drone. So begitu juga banyak IoT sekarang ni digunakan dalam bidang-bidang ketenteraan. For example, kalau kamu lihat kalau tak salah dalam tahun ini juga kes yang berlakunya di mana tentera Amerika Syarikat telah menembak tentera Iran hanya menggunakan drone, tanpa menggunakan human. So this one this thing ada benda-benda yang perubahan yang baru lah dalam kita punya norma kehidupan kita dalam dunia teknologi maklumat. Mana dia kalau dulu AI hanya AI saja, sekarang ni depa buat combination AI dan IoT, Internet of Things. So this one kalau kalian lihat contohnya adalah ICT. Apa yang dikatakan ICT adalah teknologi komunikasi teknologi komunikasi maklumat. Maknanya so kat sini dia melibatkan teknologi, melibatkan communication dan juga melibatkan information. Kat sini sebenarnya information technology, communication technology. So ringkasannya ICT. Teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi kat sini contohnya manakala teknologi itself, contohnya kita ada komputer. Kalau communication, so kita menggunakan kena ada social media atau social media ataupun menggunakan communication communication media. Dan juga information technology lah, pertukaran mereka information, data mana ada data in and data out. Dan data ini ada tempat sekarang ni maknanya data-data yang kita dalam WhatsApp kita ke ataupun in fact dalam data-data yang dalam open learning kamu pun sendiri, maknanya dia telah menggunakan teknologi satu lagi yang dinamakan sebagai cloud computing. Mana data kamu tak hold, sebaliknya akan disimpan di suatu tempat yang dinamakan sebagai cloud computing ataupun pengkomputeran awan. Di mana kamu tak tahu pun kat mana pun data-data kamu disimpan. That's why kalau kamu lihat dalam Google ataupun Google punya server, dalam YouTube kamu boleh carilah Google punya server. So dia berada di merata-merata tempat di dunia. So kamu tak tahu kat mana data kamu disimpan. So di sini antara perkembangan yang terkini dalam ICT. Those yang menguasai cloud computing,
mereka ni kebanyakan jadi orang-orang yang kaya dan powerful lah. Okey, sebab tu kalau kita kata kalau dalam Islam, okey, sebab tu dalam Islam kita kena bukan hanya kena menguasai ilmu di dunia tetapi juga kena menguasai ilmu di akhirat. Maknanya ilmu di akhirat maknanya ilmu yang berada di awan. Okey, sebab tu those yang menguasai cloud computing, okey, ataupun teknologi awan, di awan tu, okey, makna dia seorang yang powerful lah. Sebab tu kita lihat sekarang ni banyak penggunaan drone, okey, teknologi satelit dan sebagainya. Mana those yang menguasai tersebut, teknologi tersebut, mana dia boleh menguasai dunia. Okey, so that's why those yang boleh menguasai ilmu di langit, dia boleh menguasai apa-apa ilmu di bumi inilah. Okey. So kalau kita lihat dari segi ICT pula, okey. Mana dalam rukun negara kita, okey, di rukun negara ada dua part, part 1 dan part 2. Okey, part 1 adalah dia punya uh, hasrat, okey, mana tujuan rukun negara, okey. Manakala part 2 tu adalah merujuk kepada prinsip-prinsip rukun negara, okey. So dalam bahagian pertama rukun negara, okey. So antara dia punya tujuan, okey, rukun negara itu adalah untuk membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Okey, dengan kata lain, mana ke Malaysia kita pun, negara kita telah pun sedar kepentingan teknologi sejak tahun 1970 ataupun selepas rukun negara. Maknanya dengan kata lain, kerajaan agak serius lah dalam tentang penggunaan sains dan teknologi moden. Okey, dalam untuk membina satu masyarakat yang progresif. Okey, mana dengan kata lain, sains dan teknologi ini bukanlah suatu benda yang baru. Mungkin tahap penerimaan, okey, di negara kita, di kalangan masyarakat atau di kalangan rakyat Malaysia mungkin berada di tahap yang lebih rendah. Okey, so sebab tu kat sini kamu lihat bahagian pertama rukun negara, iaitu menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, iaitu membentuk sebuah masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Ini bahagian pertama. Bahagian kedua adalah prinsip-prinsip rukun negara. Okey. So this one adalah evolusi ICT. Okey, makna siapa yang mula perkenalkan, okey, iaitu kita start pada 1983. Hanya mengenai konsep tentang rangkaian, okey, rangkaian setempat menggunakan internet. Kemudian kita ada rangkum rangkaian komputer Malaysia. So kemudian kita ada jaring. Seterusnya kita ada kepada Cyberjaya dan sebagainya lah. Okey, MSC. Okey, this one antara usaha-usaha kerajaan untuk memastikan atau untuk membentuk rakyat Malaysia yang progresif dalam sains dan teknologi. Okey. So kalau hubungan manusia dengan ICT, kamu lihat sekarang ni, makna dia telah banyak mempengaruhi lah. Contohnya kalau dahulu zaman mungkin zaman kamu tak menempuhinya. Macam saya menempuh pelbagai generasi, maknanya zaman 70-an, 80-an, 90-an, zaman 2000 dan zaman sekarang ni 2010 dan 2020. Okey, makna banyak perubahan, okey, sama ada dari segi pembelajaran ataupun pengajaran. Okey, kalau dulu saya belajar, makna pensyarah pergi dalam GKG hanya membawa buku. Dan kami terpaksalah membeli buku teks dan juga membawa kertas, pen dan sebagainya. Okay, tapi nowadays kebanyakan student datang kelas tak bawa buku. Okay, in fact kertas pun tak bawa. Okay, ada yang paling sedih, pen pun tak bawa, tak ada. Okay, so sampai tahap itu. So saya melihatlah dia punya perubahan-perubahan. Okay, di mana sebab apa, bila ICT ni kita, dan bagi kami pihak pengajar, kami assume makna kamu sebagai generasi tahun 2000 ni, sepatutnya kamu dah terdedah dengan banyak teknologi dan patutnya kamu telah pun memanfaatkan teknologi tersebut. Okey, sebab tu kalau naik kelas kamu tak bawa pen dan sebagainya, saya assume kamu menggunakan handphone kamu ataupun peranti mudah alih kamu untuk mencatat nota dan sebagainya lah. Okey, sebab apa? Aplikasi banyak yang boleh digunakan untuk kita instead of menulis, kamu menaik. Okey. So ICT ni banyak mempercepatkan ataupun meningkatkan tahap produktiviti manusia lah dalam menjalankan tugas dan dalam bentuk menjalankan. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Azlan. Jadi,
Hello. Hello, Assalamualaikum semua. Okey, sorry buka ada bekalan elektrik terputus. Sorry. Okey, so alamak masa kamu pun nak habis dah. Okey, rasa saya topik 7 ni dia tak ada apa-apa masalah yang kritikal lah kata orang. Okey, so dia lebih banyak common sense. Okey. Lepas tu di dalam tugasan kamu tu untuk memastikan kamu buat kamu punya uh, social media, mana kita try menggunakan teknologi untuk sebagai satu alat untuk ke arah perpaduan ataupun kesepaduan nasional. Sebab tu isu atau tema kamu tu mestilah isu yang agak boleh dikatakan yang patutnya yang agak yang menarik lah, okay? Yang boleh membantu kita untuk membina bangsa Malaysia, okey? Okey, walau bagaimanapun, okey, ICT juga dia anggap walaupun dia ada manfaat yang pelbagai, dia juga boleh dilihat sebagai satu ataupun ada satu beban ataupun satu ancaman, okey, kepada kita semua. Okey, selalunya kalau ICT juga menyebabkan orang akan bekerja tanpa kalau dahulu kita kerja 8 jam sehari, sekarang ni kemungkinan kita akan bekerja ataupun kamu mungkin akan belajar lebih daripada 8 jam sehari lah. Sebab apa? Dengan ada teknologi kadang mana orang boleh memberi arahan kerja di luar pada waktu pejabat dan tak nak kita terpaksa jugalah melaksanakan tugasan tersebut. Okey. Jadi besar kemungkinan akan adanya tugas-tugasan yang di luar daripada normal rutin waktu bekerja. Okey. Okey, kemungkinan juga seandainya kita ada teknologi kat sini juga telah mana kita orang menggunakan teknologi pada yang sama. Contohnya kat sini kalau kita katakan seharian di kedai pemutang, okay, bil kad kredit dan sebagainya. Menyebabkan kita terhutang dan memberi bebanan kepada kita, okey. So antara yang lain kat situ ICT juga memberi beberapa ancaman, contohnya seperti kepada bully cyber, pornografi, kalau so macam-macam lah, hate speech, mangsa scam, phishing dan sebagainya. So banyak sosial media platform sosial media yang kita gunakan, dia terdedah kepada ancaman-ancaman tertentu ataupun exposure yang tak diingini. Okey. Hate speech ni paling banyak lah kan. Hate speech ni paling banyak. Maksudnya kalau especially those yang dalam bidang yang minat politik, so banyak sangat hate speech. Okey. Begitu juga kalau macam mangsa scam ni, mangsa scam ni selalunya melalui telefon. Okey. So ataupun pengaruh-pengaruh negatif daripada komuniti. Maksud dia orang akan membina satu sebab dekat internet banyak komuniti sama ada yang baik ataupun yang buruk. So ada yang juga yang terpengaruh dengan nasihat-nasihat yang negatif lah. Sebab tu adalah macam contohnya macam kalau kita lihat dulu ada kes-kes yang seperti ISIS, ISIS, okey. So, dan this one semua adalah contoh-contoh ancaman baharu, okey, ICT kepada kehidupan kita. Okey, so this one banyak lah, okey. So, ada beberapa peraturan-peraturan tertentu untuk mengurangkan ancaman-ancaman tadi, okey. So ada pelbagai etika ataupun peraturan-peraturan yang kita boleh kita gunakan lah. Okey, sebab tu kalau seandainya kita gunakan Facebook, sosial media Facebook, dia ada rules dia set. Mana apa perkataan-perkataan yang boleh, apa perkataan-perkataan yang tak boleh sekiranya anda cuba untuk post di laman sosial tersebut. Okey. So this one peraturan-peraturan kat situ okeylah. Okey. Banyak contoh ingat komunikasi sama manusia, ikut piawaian kelakuan online, okey.
ketahui di mana anda berada di dunia cyber dan hormati masa orang lain. Okey. So this one banyaklah kamu lihat, okey. Okey, so kalau seandainya kamu ada masa, cuba kamu Google cari buku panduan keibubapaan cyber. Okey, so kalau data-data yang ditemui agak mengejutkan. Okey, kalau salah satunya pada yang saya baca semalam adalah 90% daripada kanak-kanak terdedah dengan ancaman pornografi. Okey, 1 daripada 4 kanak-kanak okey adalah mangsa cyberbully dan juga mangsa seksual. Okey, akibat daripada cyberjaya. Akibat daripada ICT ataupun internet. Okey. So kat sini diberi garis pandang umum atau apa yang ibu bapa ataupun kita sebagai orang dewasa untuk guide kita untuk menggunakan internet dengan lebih baik. Okey. So kat isu masa kat sini, okey, kamu lihat video kat sini lah, ada perubahan-perubahan okey yang berlaku. Okey, so kat sini melihatkan kita kepada apa? Sebab contohnya macam reflection kamu nak buat. Yang ni lah soalan-soalan reflection mana bila kita lihat video tadi kat sini. So apa yang kita rasa? Okey, dia sebab kita lihatlah mana kalau dahulu tak ada teknologi, okey. So kemesraan antara family, okey, maknanya dia tak ada ikatan antara bonding. Okey, family tu agak kuat berbanding dengan adanya teknologi. Okey, bila ada teknologi masing-masing sibuk dengan dia punya mobile dia ataupun peranti masing-masing dan dia kurangnya komunikasi dalam keluarga. So yang ni antara benda-benda yang negatif lah. Okey. Mungkin ni contoh lain bagaimana penggunaan ni. Okay. So yang ni hacking, okey, macam okey. Ni sama scam virus, okey, dan ni bukan menggunakan drone. Okey, so diorang tak adalah menggunakan face to face. Zaman dulu-dulu orang perang face to face, sekarang ni tak ada dah orang menggunakan teknologi untuk berperang ataupun untuk buat penaklukan dan sebagainya, okey. Sebab tu saya katakan, siapa yang menguasai teknologi awan, dia boleh menguasai teknologi-teknologi yang lain. Okey, berita-berita palsu kat sini sama juga, mana SKMM juga telah ada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia juga telah menyediakan garis panduan tertentu untuk mengelakkan pada fake news. Okey. Ni deepfake kat sini sama juga. Okey, anda boleh lihat hate speech dan sebagainya. Okey. So that's why kata topik ke-7 kat sini, okey, sebenarnya tak adalah yang kita tak belajar teknikal Okey, technical per se, contohnya komponen-komponen ICT. Sepatutnya kalau seandainya kamu mengambil kursus teknologi maklumat, okey. Sebab rasa saya tak semua program mengambil kursus tersebut. Okey, so those program yang mengambil kursus teknologi maklumat, so mungkin kamu dapat manfaatnya lebih lah. Maksudnya kamu tahu bukan saja sekat teori tetapi kamu juga tahu in term of dia punya spek-spek tertentu ataupun terminologi tertentu untuk kamu memantapkan lagi kamu punya pengetahuan tentang ICT. Okey. So that's why tugasan kamu, salah satu tugasan kamu yang pertama iaitu penggunaan sosial media. Yang inilah makna kita cuba memanfaatkan teknologi untuk dalam penyebaran ataupun dalam pembinaan bangsa Malaysia. Okey. So itu saja topik yang ni. So sorry, okey, sebab line hari ni bukan line tak okey. Kata saya yang tak okey hari ni sebab ada gangguan elektrik terputus tadi bukan 10 minit. Okey, dos yang dah left mungkin dah left lah. Okey, bukan saya left, mana tak ada elektrik tak ada. Okey. Okey, thank you for your time dan pastikan okey kamu okey. So saya kat chat itu saya baca kalau mana dos yang ada line slow dan sebagainya. Okey, pastikan kamu tidak
terputus. Okey, bila masalah kata saya UM online ni bila terputus, kamu tak boleh login untuk kali kedua. So kalau kes ini berlaku, kamu dikendaki buat screenshot dan sebagainya, okey, sebagai evidence. Okey, untuk membolehkan kamu mengambil kuis kali kedua dan sebagainya lah. Okey. So anything kamu kena perlu ada evidence lah kalau kamu tak boleh hadir kuis dan sebagainya atau ada masalah semasa hari kuis tersebut. So kamu boleh ni lah, okey. Boleh message dan boleh buat screenshot sebagai bukti. Okey. So itu saja. So thank you so much and then good luck untuk exam kamu pada hari Jumaat ini. Jangan lupa pukul 10 pagi bukan 10 malam Ada yang salah baca nanti 10 pagi. Okey, pastikan kamu dah ready by 9:30 ataupun by 9 kamu dah ready. Okey, so masuk login dalam portal masing-masing ataupun saya rasa sebab saya dipahamkan learning file ni untuk pensyarah sahaja. Saya tengok ada yang respon kat ni guna masukkan learning file. Sepatutnya learning file ni untuk pensyarah. Okey, kalau untuk student saya tak pasti. Selalunya student gunakan learning to. Okey, learning2.um.edu.my. Okey, so however kamu cubalah mana-mana yang terbaik. Okey, pastikan kamu kena cepat-cepat login lah. Sebab apa saya dipahamkan pada hari tersebut mungkin ada kelas khusus-khusus lain yang ada juga exam. Jadi kat sini UM online kamu agak crowded. Okey, jadi pastikan, saya kata pastikan kamu punya liputan kawasan internet tu baguslah. Okey, supaya tak berlakunya gangguan dan sebagainya. Okey, itu saja. Thank you so much. Okey, see you next class. Thank you, sir. Alright, okay.